Timbalan Yang Speaker, soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Mak Menteri. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, setakat suku pertama tahun 2013, jumlah pelaburan KWSP adalah sebanyak 536.7 bilion ringgit. Lebih kurang 60% daripada jumlah pelaburan adalah dikekalkan dalam instrumen berpendapatan tetap selaras dengan profil risiko rendah dan pulangan yang menasabah. Pecahan bentuk pelaburan adalah seperti berikut. Sekuriti Kerajaan Malaysia dan bond sama taraf 145.6 bilion ringgit iaitu 27.1%. Pinjaman dan bond 151.5 bilion ringgit atau 28.2%. Equity 203.8 bilion ringgit atau 38%. Instrumen pasaran wang 20.7 bilion ringgit atau 3.9%. Hartanah dan infrastruktur 15.1 bilion ringgit atau 2.8% yang menjadikan jumlah 536.7 bilion ringgit. Pengagihan dividen tahunan juga adalah berdasarkan pendapatan kumulatif daripada instrumen pelaburan Islamik dan konvensional. KWSP mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang memenuhi mandat etika dengan izin ethical mandates, di mana KWSP tidak membuat pelaburan di dalam sektor seperti perjudian dan arak, sektor pembuatan serta penjualan senjata untuk peperangan, dan tiada apa-apa kaitan pelaburan dengan negara Israel. Perlu dimaklumkan juga bahawa ruang untuk pelaburan berlandaskan syariah adalah bergantung kepada penawaran aset yang ada di pasaran. Cuma sejak beberapa tahun kebelakangan ini, potensi pelaburan sebegini telah mula berkembang dengan penawaran lebih banyak produk-produk pelaburan Islamik. KWSP sentiasa memperkembangkan pelaburannya dalam instrumen-instrumen berlandaskan syariah, selaras dengan pertumbuhan aset pelaburan asalkan mematuhi peraturan-peraturan yang termaktub di bawah Akta KWSP 1991. Sehingga Mac 2013, 38% daripada jumlah kos pelaburan KWSP adalah di dalam pelaburan berlandaskan syariah. KWSP juga selain mempunyai panel pelaburan, telah mengadakan ahli jawatan kuasa penasihat syariah. Terima kasih. Yang Mak Setiawangsa. Yang Mak Menteri, saya nak tanya. Saya dipahamkan lebih 180 syarikat yang dilaburkan di pasaran Bursa Saham Malaysia ini. Persoalan saya ialah, adakah mereka ini berlandaskan syariah? Kalau ianya berlandaskan syariah semua, ini bermakna ada kekangan terhadap pelaburan ini. Bagaimanakah langkah-langkah yang dijalankan oleh KWSP untuk mengaktimumkan investment KWSP ini? Terima kasih. Selain daripada pelaburan KWSP dalam saham-saham patuh syariah yang disenarai dalam Bursa Malaysia, sebagai contoh syarikat-syarikat TNB, Telekom, FGV, Petronas, Takaful, Sime Darby, Pos Malaysia, Malaysian Sugar, MSM, Bintulu Port dan lain-lain, ada dua lagi kaedah KWSP melabur dalam pelaburan patuh syariah. Yang pertama ialah pinjaman. Pinjaman seperti kepada SPPK, skim pinjaman perumahan kerajaan, itu sahaja berjumlah 5.5 bilion, dan KWSP juga memberikan pinjaman kepada Felda 6.5 bilion, yang mana 3.8 bilion telah digunakan. Selain daripada itu, kita juga mengeluarkan Islamic Bond ataupun sukuk. Sebagai contoh, Islamic Bond yang dikeluarkan, sukuk yang dikeluarkan untuk jana kuasa Tanjung Bin 2.7 bilion, jana kuasa Jemah Port Dickson 1.5 bilion, Highway Senai Desaru 2.6 bilion, plus highway 7.69 bilion. Selain daripada itu, kita juga ada pelaburan patuh syariah, sukuk global misalnya 0.3%, dan equity global yang patuh syariah lebih kurang 1%. Yang Muhammad Temerloh. Terima kasih Yang Dipertua. Berkait dengan isu KWSP, yang mana kita tahu dia adalah merupakan satu tabung caruman berjuta rakyat Malaysia. Dan salah satu peranan daripada KWSP ini adalah untuk melakukan pelaburan bagi bencana keuangan KWSP, di samping memberikan pulangan yang baik kepada para pelabur dan pencarum. Mutakhir ini kita juga melihat bahawa KWSP semakin aktif untuk melebarkan portfolio pelaburan,
termasuk hartanah di luar negara. Antara kebimbangan pencarum ialah risiko yang bakal berlaku atas pelaburan yang dilakukan tanpa mengambil kira pandangan umum. Persoalannya, adakah pihak kerajaan mempunyai satu mekanisme untuk memastikan accountability panel pelaburan KWSP bagi mengelak berlakunya konflik of interest ataupun kebertanggungjawaban ini? Kerana saya melihat panel anggota pelaburan dilantik oleh kerajaan dan juga sebahagiannya wakil-wakil korporat. Jadi pernah sebelum ini pengurusi KWSP dalam masa yang sama KWSP membeli bond bernilai 5.6 bilion daripada Malakoff Berhad. Jadi pada waktu yang sama pengurusi KWSP itu adalah pengurusi kepada Malakoff Berhad. Jadi persoalannya, adakah mekanisme yang sesuai dan baik untuk memastikan panel pelaburan lebih telus dan demokratik dengan melantik wakil kesatuan pekerja ataupun mendapat pandangan awam terlebih dahulu dalam urusan portfolio pelaburan KWSP, ataupun bagaimana mekanisme untuk memantau panel pelaburan supaya lebih bertanggungjawab dalam membuat sebarang aktiviti pelaburan bagi pihak KWSP. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Merloh. Dalam lembaga KWSP, kita ada pengurusi, kita ada CEO, kemudian kita ada 5 wakil kerajaan, 5 wakil pekerja dan 5 wakil majikan serta 3 orang profesional. Dalam panel pelaburan pula, kita ada pengurusi, ada seorang daripada Bank Negara Malaysia, seorang daripada Kementerian Keuangan, CEO dan 3 wakil profesional. Itu sebagai contoh mengenai lembaga KWSP. Selain daripada itu, kita juga telah menetapkan tidak boleh lebih daripada 23% daripada pelaburan KWSP, hendaklah tidak boleh lebih 23% untuk pelaburan luar negara. Sekarang ini pelaburan luar negara baru 18% dan 82% lagi adalah pelaburan dalam negara. Dan kita akan menjaga dengan baik ya segala ahli 13 juta ahli KWSP ini. Itu adalah merupakan satu amanah yang mesti kita laksanakan, dan kita juga memberikan dividen yang sentiasa meningkat sebagai bukti bahawa pelaburan itu menguntungkan. Sebagai contoh, 2009 5.65%, 2010 5.8%, 2011 6% dan 2012 6.15%.